اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك آمين آمين يا الله. نعم. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين. إنكم تقبل يا كريم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pagi kita ni dengan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alaina fahtafat minhul bunduru misla husnika ma رأينا قد يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق
الصدور أنت كثير وقالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات عليك والصلاة الله على محمد عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. فاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عما وإلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiya ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama hadir solat berjemaah, subuh berjemaah sebagaimana solat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ni kita diberi kelapangan waktu untuk duduk dalam satu majlis ilmu yang mana kita mulakan pagi tadi dengan, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita mulakan dengan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung kitab Bahrul Mazi jilid ataupun juzuk yang ketiga, muka surat 431, bab ke 134, bab majaa fil kalam ba'da nuzulil imam minal minbar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bercakap kemudian daripada turun imam daripada mimbar pada hari Jumaat. Imam lepas baca khutbah tu dia turun, dia bercakap. Dia bawa, boleh ke tak boleh? Hadis dia kan. Jadi sebelum ni tentang tak boleh bercakap. Jadi ini imam pula dah turun daripada mimbar, boleh bercakap tak boleh bercakap? Sekarang sebab adakah dia kira macam semayang kan? Semayang tak boleh cakap. Khutbah, lepas tu dia turun, dia bercakap. Dia bercakap lah, tak kira lah dia bercakap. Ambil mic yang tu ke? Bercakap kan? Ataupun lain-lain perkataan lah. Tongkat tadi lupa nak bawa atas, ambil letak. Dia bercakap. Boleh ke tak boleh? An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil hajati iza nazala min alal minbar. Daripada Anas bin Malik katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia dengan hajat apabila turun daripada atas mimbar. Ketahuilah kiranya saudaraku dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan boleh imam berkata-kata antara khutbah dan sembahyang. yakni kemudian daripada turun dari atas mimbar itu. Boleh berkata kerana hajat. Boleh berkata dengan hajat. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, ini katanya an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil hajati iza nazala min alal minbar. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia dengan sebab satu hajat apabila turun ia dari atas mimbar. Kata Abu Isa At-Tirmizi ataupun Imam Tirmizi. Bermula ini hadis tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Jarir bin Hazim. Kata Ibn Al-Arabi, dan ada pun bercakap-cakap pada hari Jumaat antara turun dari mimbar dan sembahyang, maka sungguhnya telah datang padanya dua riwayat. Dan bermula yang asah di sisiku ataupun bermula yang lebih sahih di sisiku bahawa tiada berkata-kata ia, iaitu bagi Ibn Al-Arabi dia kata bahawa tiada berkata-kata ia padanya, melarang bercakap antara khutbah dan sembahyang. Itu bagi khatib tadilah, mana terus dah turun tu tak bercakap lah, terus sembahyang lah. Tapi hadis ni ada hajat boleh bercakap. Jadi mana tahu satu hari kita jadi imam kena baca khutbah kan? Boleh tak bercakap? Boleh tak bercakap ni ada sebab hajat ni. Hajat contoh adalah, tak kira lah apa hajat kan. Itu masih lagi macam imam soft penuhkan soft, luruskan soft, itu masih termasuk lagi yang suruh rapat kan. Itu hajat lah tu. Jadi tak adalah kita takut-takut. Sebab hadis ni kata mana tahu satu hari jadi imam kan, kita pun tak berani boleh cakap tak boleh cakap ni. Dengan sebab satu hajat apabila turun daripada atas mimbar. Dah turun, apa hajat kita nak suruh orang penuhkan
masjid, penuhkan surau ni, penuhkan. Tapi janganlah sampai mepek-mepek lama sangat. Atas satu hajat kata kan. Sebab hajat. Bab ke 135. Pendek je tu kan. Maknanya persoalan dia kalau yang lepas berkaitan dengan katib, angkat tangan semasa baca khutbah tu. Yang dibahaskan ialah katib membaca khutbah. Larangan bagi katib untuk mengangkat tangan semasa membaca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tapi di sini, dalam kitab Barul Mazi ni tidak pula dibahaskan tentang makmum yang angkat tangan tu, tak dibahaskan. Yang dibahaskan hadis yang dikeluarkan tu ialah tentang katib. Habis yang makmum itulah yang menjadi pertikaian ataupun khilaf di kalangan ulama. Yang ada kata tak angkat tangan, ada kata angkat tangan. Tapi nak kata perbahasan tu ada dalam kitab Bahrul Mazi, tak ada. Yang ada ialah membicarakan tentang katib. Jadi jangan pandai-pandai sebab ada yang kata apa tak boleh angkat tangan sebab dalam kitab Bahrul Mazi ada sebut. Tapi kalau kitab dalam Bahrul Mazi sebut tu bukan tentang kita ni makmum. Yang dalam Bahrul Mazi sebut ni iaitu tentang katib. Kita dah baca kan, tak jumpa pun perbahasan tentang makmum tu. Jadi makmum yang angkat tangan tak angkat tangan itu khilaf di kalangan ulama. Angkat tangan masa hari Jumaat tu. Yang kata angkat tangan sebab dia kata dalil umum dia doa angkat tangan. Habis kenapa katib tak boleh angkat tangan? Sebab doa. Sebab dalam hadis khusus dia tak boleh angkat, tak payah. Yang kita ni tak ada. Yang kata tak angkat tangan, dia kata sebab katib tak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Tapi mana satu betul tak betul? Dia benda tu dia jadi macam tu lah. Dia jadi bila kata khilaf tu, dia open je lah. Kan? Tapi katib, kalau kita jumpa katib baca khutbah angkat tangan, Allahumma ighfir lil muslimin, dia angkat tangan, tu kita boleh nanti habis khutbah nanti kita slow kita tarik dia. Mam, saya dah belajar, katib ni dia tak angkat tangan. Sehingga sahabat kata semoga Allah huduhkan tangan kau. Dia celalah dia, kan? Okey. Bab sebab dia pendek, kita settle tu masuk yang bab yang ke 135. Bab majaa fi qiraati fil qiraati fi salatil jumu'ati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bacaan pada sembahyang Jumaat. Bacaan pada sembahyang Jumaat. Ini semua benda yang dibicarakan ni adalah perkara-perkara yang hadis menunjukkan sunat dia macam mana, Bukanlah perkara yang wajib. Tapi dia nak menunjukkan benda tu ada hadis. Jadi kalau kita buat tu jadi confident lah. Kita tahu ni macam ni. Jadi sebelum saya nak meneruskan, saya kena menyatakan beberapa bebanan yang orang tanggung suruh saya sampaikan. Dah halang dah duduk depan ni kan. Pertama sekali berkaitan dengan bidai. Ni kami bagi jemaah lelaki yang pemalu ni nak minta ni sikit. Bidai ni orang perempuan nanti ejah dah sikit macam mana. Kalau sembahyang berjemaah tu jangan dibuka semua. Orang lelaki ni segan dia tu kan. Jadi buka sekadar boleh lalu tu, agak sekadar pintu lah kan. Boleh nampak dia sebenarnya tujuan dia boleh nampak jemaah lelaki ni. Carilah adjust lah tiang tepi ke apa semua
jangan dibuka semua, sebab bila dibuka semua ni orang lelaki ni maklumlah, orang lelaki akhir zaman ni pemalu. Jadi menyebabkan yang apa? Ni dia malas nak pergi, segan lah kan. Segan belakang anak dara ramai dia tu kan. Jadi kalau orang perempuan nanti kalau semayang tak apa tarik kan, bukakan sekadar, yang penting dekat pintu tu ada dia punya sebagai apa orang kata, satu orang perempuan yang penyambung yang nampak orang depan tu kan. Satu lah, carilah. Ada yang kata buka kat sini, boleh ni, tapi saya cuba dia dah kunci kan. Maknanya buka sekadar lah, lain tu tutup apa. Jadi itulah puncanya, rupanya itulah puncanya menyebabkan soft ni jarang nak dipenuhi. Lambat, dia penuh tapi lambat. Cakap dia, saya pun dapat input tu baru minggu ni. Baru orang suruh pesan minggu ni. Jadi minggu ni, sebab sebelum ni kan kita cuti lama 2 bulan, tak sempat nak cakap. Yang keduanya berkaitan dengan ialah cakap-cakap bahasa orang sekarang ni, cakap-cakap netizen kan, tentang kuliah ni antara maghrib isyak kan. Jadi ada yang tanya pendapat, bila ada ustaz mengajar tu nak dikurangkan zikir-zikir tu kan. Kalau macam contoh lepas maghrib, subhanallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, dipendekkan jadi 3 kali. Lepas tu yang ni baca ni pendekkan supaya nak bagi ruang apa, ustaz mengajar tu lama sikit kan. Jadi saya kata tak boleh lah macam tu, sebab saya ingat dalam ceramah Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia pun tegur imam-imam pada hari Jumaat. Dia kata imam ni tugas dia membimbing, bukan saja dalam semayang, luar semayang pun ambillah peluang tu untuk membimbing para jemaah ni hari Jumaat ni. Ini kadang-kadang imam kata, yang ada kerja silalah keluar. Astaghfirullahalazim. Ni bila hari Jumaat habis, imam-imam yang selama ni baca subhanallah, bila hari Jumaat semua tak baca lah. Dia astaghfirullahalazim, Al-Fatihah kan. Imam kerja dia on bacaan-bacaan tu, makmum yang agak ada kerja lepas tu dia ni pergi kan. Tapi imam jangan tinggalkan, sebab di kalangan makmum tu ada yang makmum yang memang dia memang benda-benda tu istiqamah, dia tak tinggal. Tapi bila imam tinggal, mungut dia kan. Ini itu hari Jumaat. Jadi jangan tinggalkan wirid-wirid lepas sembahyang tu. Wirid-wirid tu semua adalah warid daripada Nabi SAW. Banyak kelebihan-kelebihan dia kan. Jadi nak maghrib isyak lagilah pula kuliah tu pula hari-hari. Jadi masa bila pula kita nak baca, nak beramal. Majlis ilmu ni pula, kita peringkat kita ni, kita nak belajar ni bukan sampai nak jadi alim, nak nanti keluar ni nak mengajar, nak jadi ustaz. Kita nak memenuhi waktu maghrib dan isyak. Sehingga kan pada bulan berapa hari tu kami dihimpunkan di masjid negeri. Guru-guru yang mengajar ni, guru-guru takmir ni mengajar, dipesankan kepada kami. Dia kata ustaz-ustaz yang mengajar kat Masjid Surau ni, janganlah mengajar satu topik yang orang masyarakat kampung ni jadi poning. Kan? Dia kata kalau tak payahlah mengajar straight point lah. Macam kalau fiqh manhaji tu dia kata macam tu lah. Kalau tauhid mengajar yang biasa-biasa sifat 20, tak payahlah nak poning-poning sampai kita bukan nak ahli alim lah dia kata. Orang kalau nak ahli alim, masing-masing ni ada kitab semua ni. Ada pen satu ni. Ini penuh ni kalau orang berdobit. Tapi kita sekadar nak dengar, nak menyandar. Jadi dapat majlis ilmu tu setengah jam pun tak apalah. Yang penting antara maghrib dengan isyak tu
ada pengisian dan Nabi kata kita menunggu waktu isyak tu kan, niat kita sementara tunggu isyak dapat majlis ilmu. Jadi dapat pahala seperti pahala sembahyang isyak. Walaupun belum sembahyang isyak, kita sebab waktu tu waktu menunggu isyak. Jadi amalan-amalan kita tu jangan kita kurang-kurangkan sebab kita nak konon-konon nak bagi ruang ustaz tu mengajar sampai sejam kan. Yo tidak gitu. Kita bukan nak sampai jadi alim peringkat kita ni. Kita ada pengisian. Tapi wirid-wirid tu jangan ditinggalkan. Kan? Tapi kalau kita rasa panjang, doa tak apalah. Doa kita boleh, mungkin kita boleh kurangkan. Yang doa Rabbana atina apa? Doa yang ni lah, tak payahlah. Kalau kita rasa nak stop, nak kurangkan kan. Tapi janganlah sampai daripada 10 kali jadikan 3 kali. Sebab tu sunnah dia. Lepas maghrib 10 kali. Lepas subuh 10 kali. Kan? Jadi imam dia jangan ikut netizen. Netizen ni peduli kan. Kalau imam ni ikut netizen nanti, netizen paling suka sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Netizen memang suka kan ni. Saya gomah imam ni. Copek. Netizen memang suka macam tu. Jadi kita janganlah dikurang-kurangkan kerana di kalangan kita ni ada yang istiqomah beramal dengan tu. Dia tahu kelebihan ni kan. Dia tahu kelebihan tu, rugi. Barang siapa yang membaca subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah dalam 10 kali tu, diampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Lepas tu dalam hadis lagi ayat kursi, barang siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang fardu, kan, dia adalah di kalangan ahli syurga. Allah beri ganjaran syurga. Kita kalau kita potong mak sebila kita nak baca tu. Tak apalah sembahyang sunat janganlah baca. Sembahyang sunat Nabi kata dalam siapa baca lepas setiap kali sembahyang fardu. Jadi maknanya kita netizen ni janganlah kita tekan-tekankan pengurusan surau ni. Banyak sangat komplain kita kan. Ni tak ni kan. Sebab kita peringkat kita ni nak beramal, banyak nak beramal. Kan? Yang ni pun dapat. Ada setengah tu dia tak pernah tinggalkan sembahyang sunat lepas sebelum isyak tu. Tapi setengah masjid dia tinggalkan. Banyak yang kita kejar ni kena tinggal ni. Kita kejar yang ni, kadang-kadang kita kena tinggal ni. Jadi ada orang yang beramal, dia istiqomah beramal, dia tak puas hati lah. Ada yang jenis yang ni pula, dia tak puas hati ni. Jadi kita pula, macam mana saya ni lah. Jadi kita, majlis ilmu pun dapat, wirid-wirid pun kita dapat. Jadi itulah dua perkara yang perlu saya sampaikan. Kan? Pertama tentang tirai ni. Ini pun semua daripada, yang saya luahkan ni semua daripada netizen lah ni. Netizen. Jadi tu minta perempuan jangan kalau dah ditarik tu, kalau dah tarik tu jangan pula kita tarik kan. Setengah kadang macam tu. Kita orang lelaki ni pemalu ni kan, dah tarik segan lah. Tarik. Lepas tu kan terasa Allah Akbar. Saya kena tarik balik dia tu kan. Takkan dia nak berhenti sembahyang nak tarik balik. Haram pula hukum. Habis. Bab yang ke-135, bab maja'a fi qiraati fi salatil jum'ati, bab yang telah datang pada menyatakan bacaan pada sembahyang Jumaat. Ni kalau kita jadi imam. Tapi tak adalah wajib. An Ibnu Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istahlafa Marwanu Aba Hurairah ala Madinah wa kharaja ila Makkah fa shalla bina Abu Hurairah yaumal jumu'ati fa qara'a suratul jumu'ah wa fi sajdati tsaniyah idza ja'aka munafiqun qala Ubaidullah fa adraktu Aba Hurairah fa qultu lahu taqra'u bi surataini kana Aliyun yaqra'u bihima bil Kufah qala Abu Hurairah inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima. Daripada Ibnu Abi Rafi' abdi merdeka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya menjadikan ganti oleh Marwan akan Abu Hurairah atas Madinah dan keluar ia ke negeri Mekah.
maka sembahyang dengan kami Abu Hurairah pada hari Jumaat, maka membaca akan surah Al-Jumu'ah. Dan pada rakaat yang kedua, idza ja'akal munafiqun. Kata Ubaidullah, maka aku dapat akan Abu Hurairah, maka kataku baginya, engkau baca dengan dua surah. Adalah Ali membaca dengan keduanya di Kufah, sama. Dia tengok Ibnu Abu Rafi', hamba abdi mereka Rasulullah SAW, katanya menjadi ganti oleh Marwan akan Abu Hurairah. Marwan menggantikan Abu Hurairah di Madinah masa tu, dan keluar ke negeri Mekah, pergi ke negeri Mekah, maka sembahyang dengan kami Abu Hurairah pada hari Jumaat. Abu Hurairah baca, kata Ibnu Rafi' ni, rakaat pertama lepas Al-Fatihah surah Jumaah. Lepas tu surah yang kedua dibaca iza ja'aka munafiqun. Kemudian habis tu maka aku dapat akan, dia pergi jumpa Abu Hurairah, beritahulah Abu Hurairah, maka kataku baginya, kata Ibnu Abi Rafi', engkau baca dengan dua surah ni, surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Dia kata sama macam Ali, iaitu Sayyidina Ali membaca di Kufah. Kata Abu Hurairah bahawa telah aku dengar akan Rasulullah SAW membaca dengan keduanya. Jadi maknanya kalau kita jadi imam, kita kenalah berusaha lah jugalah. Kalau nak ambil sunnah dia, bila kita dah dengar hadis ni, maknanya kita kalau jadi imam hari Jumaat, bakal imam kan. Rakaat pertama baca surah Jumaah, dan rakaat kedua baca iza ja'akal munafiqun, surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun ni tak panjang, 11 ayat je, tapi dia satu-satu tu dia panjang. Kita pula peringkat kita ni dah, bila nak menghafal tu dia jadi berbelit-belit. Kadang-kadang hilang punca. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun tak jumpa-jumpa dia punya ni kan. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Tak jumpa punca kan. Jadi dia tak menjadi wajib lah kita baca tu, tapi untuk makluman kita, inilah surah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Ini hadis daripada sini. Kemudian jadi Abu Hurairah kata surah ni lah yang Nabi baca. Dia dengar ni lah surah yang Nabi baca. Ketahuilah kiranya saudaraku, pada hari yang akan datang ini menunjukkan sunat membaca pada sembahyang itu akan dua surah yang diterangkan oleh hadis itu. Maka hadis telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya Ibn Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istahlafa Marwan Abu Hurairah ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah. Diriwayatkan daripada tabi'in yang bernama Ubaidullah bin Abi Rafi', abdi merdeka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya telah menjadikan ganti masa meninggal pergi oleh Marwan akan Abu Hurairah pada menjadi imam pemerintah negeri Madinah Al-Munawwarah, dan keluar Marwan pergi ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Telah menjadikan ganti masa meninggal negeri oleh Marwan akan Abu Hurairah. Telah menjadikan ganti, mana telah ganti masa Marwan menjadi pemerintah di Madinah. Maka yang menggantikan telah menjadi ganti masa meninggal negeri oleh Marwan akan Abu Hurairah. Telah menjadi ganti masa meninggal, maknanya yang menggantikan Marwan tu ialah Abu Hurairah. Jadi Marwan ni pergi mana? Telah menjadi ganti masa meninggal negeri oleh Marwan akan Abu Hurairah pada menjadi pemerintah negeri Madinah, dan keluar Marwan. Marwan ni pergi ke Mekah. Jadi Marwan tak ada lah kat Madinah tu. Jadi Abu Hurairah lah jadi ganti semayang tu. Apabila
dia telah menjadi wakil memerintah, maka ialah imam pada sembahyang. Dan sebagainya kata Ubaidullah, fasalla bina Abu Hurairah yaumal jumu'ati faqara'a suratul jumu'ah wa fi sajdati saniyah iza ja'akal munafikun. Maka sembahyang ia dengan kami oleh Abu Hurairah hal keadaan jadi imam, dan kami makmum pada hari Jumaat. Bilal pula ni Abu Hurairah jadi imam. Apabila habis Fatihah dibaca, maka kami dengar dia baca surah Al-Jumu'ah dan pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada baca akan Fatihah dan baca ia pula pada rakaat yang kedua akan surah yang dibaca orang akan dia, iaitu iza ja'akal munafikun. Apabila didengar Ubaidullah akan bacaan Abi Hurairah yang demikian, berhajatlah ia bertanya padanya, lalu pergi ia mendapatkan dia. Kemudian daripada selesai sembahyang Jumaat itu, qala Ubaidullah fa adraktu Aba Hurairah faqultu lahu taqra'u bi surataini kana Ali yaqra'u bihima bil Kufah. Kata Ubaidullah, maka aku dapati akan Abu Hurairah. Kemudian daripada sembahyangnya, maka aku kata baginya, ya Aba Hurairah, engkau baca akan dua surah tadi, iaitu dua surah yang ada Sayyidina Ali membaca ia dengan keduanya di Kufah. Qala Abu Hurairah, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima. Kata Abu Hurairah, bahawasanya aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hayatnya membaca ia akan keduanya pada masa hari Jumaat. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas, Nu'man bin Bashir dan Abi Utbah Al-Khawlani. Dan kata Abu Isa lagi, dan bermula hadis Abu Hurairah inilah hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan ada dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Masalah membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah pada hari Jumaat. Okey. Jadi daripada hadis ini, pertama sekali menjelaskan kepada kita bahawa pada hari Jumaat Nabi SAW membaca pada rakaat pertama surah Jumaat, yang kedua surah Al-Munafikun. Kemudian dibawa pula baca Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kata Abu Isa, dan ada riwayat daripada Nabi SAW akan bahawasanya ada ia membaca dalam sembahyangnya dengan Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Dan hadis ini ada dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya dan Syafi'i di dalam Kata Imam Nawawi, pada hadis ini menunjukkan baca Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah pada hari Jumaat. Pun dibaca juga oleh baginda Nabi SAW. Rakaat pertama surah Sabbih isma rabbikal a'la dan pada rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi kalau imam tu dia merasakan dia nak ikut, bacalah surah ni sebab Nabi baca, maka jadilah sunnah, dapatlah pahala sunnah untuk membaca surah tu, sebab dia nak mengikut Nabi betul-betul lah. Setengah orang memang dia tahu Nabi buat, dia buat. Masalah membaca surah Al-Jumu'ah dan iza ja'aka munafikun. Kata Imam Syafi'i dalam aku menyukakan bahawa membaca imam pada hari Jumaat, pada sembahyang Jumaat itu dengan surah Al-Jumu'ah dan iza ja'akal munafikun, kerana sabit bacaan Nabi SAW dengan keduanya, dan menurutkan keduanya pada susunan bacaan dan mengingatkan mereka yang hadir Jumaat dengan fardu Jumaat dan barang yang turun pada orang munafikin. Pertama, cerita tentang hari Jumaat. Yang kedua, nak mengingatkan orang munafik. Masalah, membaca Fatihah saja dengan tiada surah, apa hukum? Maknanya kalau baca surah, sunnah dia sebagaimana Nabi SAW, sama ada surah Jumaat atau surah Munafikun, ataupun kata Imam Nawawi tadi, Sabbih isma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu sunnah dia. Dan baca tu pun sunat. Lepas Fatihah tu baca apa-apa surah pun sunat. Tapi
Yang sunnah je surah sekian-sekian tu. Lepas tu dia bawa pula, okey sekarang ni bahas tentang baca surah. Kalau tak baca pula, kata Syafi'i, dan apa yang dibaca dengan dia oleh imam pada hari Jumaat dan sembahyang lain daripada Jumaat daripada ibu Al-Quran, yakni Fatihah dan satu ayat, nescaya memadai akan dia. Fatihah tu tak boleh lah. Fatihah ni termasuk dalam rukun. Yang itu memang apa sahaja sembahyang wajib dibaca dengan surah Al-Fatihah. Disebut daripada ibu Al-Quran, yakni Fatihah. Dan satu ayat, tak kira lah. Lepas pada tu nak baca satu ayat, Yasin pun tak apa. Nescaya memadai akan dia. Dan jika merengkas seseorang pada sembahyang atau Fatihah saja, dengan tiada membaca surah, memadai akan dia. Dan tiada aku sukakan yang demikian itu baginya. Kata Imam Syafi'i, memada lah. Tapi Imam Syafi'i kata, aku tak suka macam tu. Pertama, kita dah meninggalkan yang sunat. Tapi memada. Kalau orang tanya, boleh? Memang boleh lah. Boleh tak saya sembahyang tak pakai baju, pakai tarik-tarik? Boleh. Kan? Tapi macam tak memada adab macam tu. Macam tu lah kan. Kalau tanya segi hukum, memang Imam Syafi'i kata, memada lah. Tapi pada dia, tak sukalah macam tu. Bacalah surah. Masalah, menyaringkan bacaan pada hari Jumaat, apa hukum? Okey. Sekarang ni kalau tak baca surah langsung, sah. Kemudian menyaringkan bacaan pada hari Jumaat, apa hukum? Baca nyaring tu. Baca nyaring. Sebab sembahyang Jumaat ni dia waktu Zuhur. Gantikan Zuhur tu. Waktu tu. Tapi Zuhur baca senyap. Jumaat baca nyaring. Kata Imam Syafi'i, dalam riwayat yang mereka telah meriwayatkan, ia akan dua surah yang baca dengan keduanya oleh Nabi SAW pada hari Jumaat menunjukkan atas bahawa Nabi menyaringkan dengan bacaan. Dan bahawasanya sembahyang ia akan Jumaat itu 2 rakaat. Dan bermula yang demikian itu tiada khilaf padanya, yang telah aku ketahui akan dia. Tak ada khilaf. Mana tak ada lah kata jahar ke sir. Kalau baca kita sembahyang biasa ni, Fatihah tu, Bismillah tu, perbahasan yang Bismillah tu, jahar ke sir, tu dia ada khilaf. Jadi pada mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab lain ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab dia itu khilaf. Tapi jangan tak baca. Kita Bismillah tu termasuk dalam surah, 7 surah tu, 7 ayat Al-Fatihah tu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari Jumaat nyaring. Sebab macam itulah yang sebab Nabi SAW baca nyaring. Jadi kalau kita ni sembahyang Jumaat masbuk, kita terlambat datang, sekiranya kita dapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka kita dapat sembahyang Jumaat. Okey. Bila kita dapat sembahyang Jumaat, maka kita sunat membaca nyaring juga. Maknanya kita datang satu masjid, kita datang lewat. Lepas tu kita dapat rukuk dengan imam tu. Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik. Okay, jadi kita dapat 1 rakaat dengan imam sebab kita dapat rukuk dengan dia tu, serta dengan tumakninah. Jadi kita dapat 1 rakaat, maka kita dikira dapat Jumaat. Bila kita dapat Jumaat, maka kita bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sunat juga kita baca nyaring. Jadi kalau orang yang sembahyang sunat, dia lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun,
Dia baca, dia sembahyang sunat. Dia baca sir. Orang yang sebelah dia tu baca nyaring. Menunjukkan, oh dia sembahyang sunat, yang ni sembahyang Jumaat. Maknanya kalau kita datang lewat daripada orang yang tadi ni, kita terkejar-kejar datang tengok-tengok. Oh lah, mak dah habis sembahyang. Tapi ada nampak orang bangun berdiri ni. Kita pun tak tahu dia ni sembahyang Jumaat ke sembahyang sunat. Maka kita nak ikut ni. Kan? Oh dia baca nyaring. Maka menunjukkan dia tu sedang sembahyang Jumaat. Jadi kita bolehlah tompang dia. Dia sembahyang Jumaat, kita ikut dia, kita pun dikira dapat sembahyang Jumaat kalau dapat 1 rakaat bersama dia tu tadi. Tapi kalau senyap masing-masing, padahal dia sembahyang Jumaat sebab dia 1 rakaat. So kan lah, kawan nampak sangat saya lambat. Habis nanyalah kan kawan, dia segi hukum dia macam tu. Untuk kadang-kadang ada pula yang lagi lewat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum janganlah pula. Dia tengah sembahyang Jumaat tu sebab dia dapat 1 rakaat. Manfaat dia dapat kat orang lain, kan? Jadi dia tahu, oh ni sembahyang Jumaat, yang ni sembahyang sunat. Macam sembahyang sunat Zuhur 4 rakaat. Contoh kan? Sembahyang sebelum Zuhur 4 rakaat tu. Kalau kita nak buat 4 rakaat sekaligus, maknanya beza dia dengan sembahyang Zuhur. Kalau sembahyang Zuhur dia ada tahiyat awal. Kalau sembahyang sunat terus je lah. Tak adalah tahiyat awal. Jadi ni sembahyang sunat. Kalau dia ni dah tak dengar khutbah dah, memang dah lewat. Dia dapat 1 rakaat dengan orang tadi, yang lewat tadi. Dia pun dapat 1 rakaat. Lepas tu dia pun bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula satu lagi Muhammad ni lambat lagi. Dia dapat 1 rakaat. Dia dikira dapat lagi Jumaat, dapat lagi. Ya, solat Jumaat lah sebab dia kan, dia tahu ni Jumaat sebab dia nyaring. Masa tu orang dah sibuk nak balik kan. Dia Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tak nyaring sangat pun sekurang-kurang nyaringkan sikit lah. Itu dia punya tu lah, kan. Sebab apa hari Jumaat nyaring? Sebab Nabi baca nyaring. Kemudian dia kata, dan bermula demikian itu tiada khilaf padanya telah aku ketahui akan dia. Tak payahlah nak bincang. Tak ada Jumaat ni sebenarnya slow sebab dia Zuhur. Tak ada khilaf. Maka boleh menyaring imam dengan bacaan pada hari Jumaat dan sembahyang akan Jumaat itu 2 rakaat. Maka jika sembahyang akan Jumaat itu dengan Zuhur, jangan nyaring dengan bacaan dan sembahyang ia akan Zuhur. Dan maka jika sembahyang akan Jumaat itu dengan Zuhur. Macam mana maksud dia? Maka jika sembahyang akan Jumaat itu dengan Zuhur, lepas sembahyang Jumaat kan setengah orang, dia kalau macam bukan ada setengah tu sembahyang Jumaat tu tak mencukupi syarat. Contoh kan, dia ulang balik dengan sembahyang Zuhur tu jangan kuat. Kan? Macam contoh mazhab Syafi'i 40 orang. Tapi tak cukup 40 orang. Jadi buat Jumaat, lepas tu ulang Zuhur. Tapi kalau macam tempat-tempat tertentu, Jabatan Mufti dah orang kata keluarkan surat ni mengikut ambil pada pandangan mazhab ni boleh buat, contohnya di masjid mana yang saya dimaklumkan, masjid Miku pindah atas sana kan. Miku pindah ke Miku atas bukit tak cukup, Mufti dah keluar surat. Ataupun masa zaman-zaman PKP dulu kan, tak cukup orang. Berdasarkan Jabatan Mufti punya kelulusan. Sebab memang ada pandangan yang 12 orang, tapi keluarlah daripada mazhab Syafi'i tu dalam keadaan macam tu. Tapi kalau
tak nak tetap nak mengikut mazhab Syafi'i, tak jadi memang 40 orang, maka tak cukup 40 orang buat Jumaat, lepas tu buat lagi dengan Zuhur. Zuhur tu jangan dibaca kuat. Padahal sebenarnya waktu yang sama kan. Jumaat kuat, Zuhur tak kuat. Nyaring dan sir. Masalah membaca dengan tiada menyaring bacaan pada hari Jumaat, apa hukum? Ni semua yang dibawa ni semua yang perkara-perkara sunat. Tadi kita tak pernah pun baca, tak pernah pun sembahyang Jumaat imam tak baca surah. Tiba-tiba baca tak baca surah. Kan dia jadi kelang kabut. Tapi janganlah bahas tentang sah tak sah. Memang hukum dia sah. Ni baca. Tak pernah pula hari Jumaat imam baca senyap. Tiba-tiba imam tu baca senyap, terlupa ingatkan Zuhur. Kan? Baca dengan tiada menyaring. Kata Imam Syafi'i, dan jika tiada menyaring oleh imam dengan bacaan pada hari Jumaat atau lain daripada barang yang dinyaringkan padanya dengan bacaan, atau menyaring seorang dengan bacaan pada barang yang tiada nyaring padanya dengan bacaan daripada sembahyang ini, saya aku makruhkan yang demikian baginya, dan tiada ulang sembahyang atasnya dan tiada sujud sahwi. Sembahyang apa yang sir? Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Sembahyang apa yang jahar? Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Okey, tiba-tiba imam tu sembahyang subuh baca senyap. Ataupun hari Jumaat baca senyap. Ataupun sembahyang Asar sepatutnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pula sebab baru bangun, dia ingat sembahyang maghrib, jadi dia baca kuat. Kata Imam Syafi'i apa? Aku memakruhkan. Sebab apa memakruhkan? Sebab menyalahi sunnah. Tapi benda tu tak adalah jadi, janganlah diviralkan. Sekali-sekala tersilap. Masalah membaca surah dahulu daripada Fatihah, apa hukum? Dia bawa pula baca surah pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dia baca surah Jumaat, lepas tu baru dia baca Fatihah. Okey. Dan jika memulai imam pada Jumaat, maka baca ayat dia dengan surah Al-Munafikun pada rakaat pertama daripada Fatihah. Dan saya mengulang ia. Maka baca akan Fatihah sebelum ia rukuk. Dan saya madai ia akan dia. Baru rukuk dengan dia dan tiada mengulang akan surah Al-Munafikun. Yang penting, lepas dia baca surah Al-Munafikun tu, dia baca Al-Fatihah. Lepas tu dia rukuk. Tapi benda ni memang jangan pandai-pandai dia buat lah. Mana sekali-sekala tu tiba-tiba kan. Macam berlaku di tempat Amai Pas kat Banting sana kan. Imam tu dia menghafal surah contoh Dia berhenti tu sampai separuh. Macam kita pun, macam saya pun kalau baca surah, kalau saya berhenti separuh tu, tak payahlah nak suruh saya ni. Memang saya lupa kat mana saya berhenti tu. Tapi kalau imam tu dia berhenti, contohlah tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab tu dia berhenti. Kalau kita nak naik rakaat kedua memang kita apa tadi kan. Tapi kalau imam yang jenis dia jaga dia punya kan, takut kan aku lupa imam kata apa, makmum kata apa pula. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna. Masa dia sujud tu, masa dia buat perbuatan ma aghna, dia takut terlupa. Dia naik Allahu Akbar. Ma'aghna. Dia tu sambung. Ini berlaku ni. Jadi makmum dah kelang kabut. Tak baca Fatihah, dia terus. Maknanya imam tu tadi masa dia berhenti tengah-tengah tu, masa dia rukuk, dia sujud apa semua, dia ingat. Kan? Apa? Qalu. Dia naik tu qalu je. Qalu bala qad ja'ana. Dia terus qalu je. Jadi tak baca Fatihah. Tak kelang kabut makmum. Tapi kalau imam tu pula, dia habis baca tu, lepas tu baru dia baca Al-Fatihah. Kan? Habis baca surah yang dia lupa, dia ingat tadi, dia tu baca Al-Fatihah. Lepas tu dia rukuk. Nescaya, kalau dia tak baca, nescaya ulang. Maka membaca ia akan Fatihah sebelum ia rukuk.
dia kena bacalah juga Fatihah tu, Fatihah rukuk. Nescaya memadai. Kalau dia nescaya memadai akan bahawa rukuk dengan dia dan tiada ulang akan surah, tak payah dah ulang surah tadi. Memada dah. Yang penting dia baca surah Al-Fatihah tu. Dan baca ia serta dengan suatu daripada Jumaat, dan saya adalah lebih suka kepadaku dan membaca ia pada rakaat yang kedua dengan surah Al-Jumu'ah. Ataupun dia terbaca surah tu sepatutnya Jumaah dulu. Dia letak munafikun dulu. Nanti Jumaah tu letak yang kedua. Masalah baca surah Jumaah dan pada hari Jumaat, adakah apa hikmah dia? Kata Nawawi telah berkata, ulama dan bermula hikmah pada baca surah Al-Jumu'ah itu ialah melengkapkan atas wajib Jumaat dan lainnya daripada demikian itu daripada segala hukum dan lain yang demikian itu daripada barang yang padanya daripada segala kaedah dan memecutkan atas tawakal dan zikir dan lain daripadanya. Dan bermula baca surah Al-Munafikun kerana menempelak segala yang hadir daripada segala munafik yang menjagakan mereka atas taubat dan lain daripada demikian daripada barang yang dalamnya daripada segala qawaid kerana bahawasanya mereka tiada berhimpun dalam masjid lebih banyak daripada himpunan mereka itu di dalamnya. Sebab pertama baca surah Jumaat ni nak cerita tentang hukum sembahyang, baca dalam sembahyang Jumaat tu ada cerita tentang hukum sembahyang Jumaat. Iaitu apa dia? Bila azan tu datang masjid. Lepas tu kau nak kerja ke apa semua, nak berniaga ke, lepas habis Jumaat kan bertebaran lah, carilah rezeki balik semula. Nak ceritakan Jumaat. Yang kedua, dalam masjid tu ada orang munafik ni kan. Hari biasa ni tak datang, hari Jumaat tu dia datang. Jadi nak ceritakan tentang sifat orang munafik tu. Dapatlah apa orang kata, objektif hari tu nak sampaikan pesan. Itu dia punya hikmah dia. Tapi kita jenis tak faham, imam baca munafikun ke apa, kita tak faham kan. Makna tak faham. Sebenarnya apa sebab baca surah Jumaat dan dengan surah Munafikun tu? Untuk nak sampaikan sekurang-kurang dua objektif ni tercapai. Pertama, nak cerita tentang kepentingan sembahyang Jumaat tu, sampaikan apa-apa kerja pun tinggalkan, datang sembahyang Jumaat ni. Yang kedua, sifat orang munafik. Wallahu a'lam. Bab yang ke-136, bab telah datang pada membaca pada sembahyang subuh pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Kita akan sambung minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin la alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.